Dari Tampin ke Titi Wangsa, rendang maman jadi bekalan. Pekebun kecil banyak berjasa, hulurkan bantuan, dilupa jangan. Soalan saya nombor 1. Penyokong kuat Titi Wangsa. Dik, satu macam je. Puan Yang di-Pertua, bagi mempertingkatkan daya saing industri sawit negara, inisiatif penanaman semula amat penting bagi memastikan hasil sawit tidak terjejas disebabkan pokok-pokok sawit yang telah menua. Bagi tahun 2024, kerajaan telah memperuntukkan 100 juta bagi program pembiayaan mudah tanam semula pekebun sawit untuk pekebun-pekebun kecil. Penanaman semula ini lebih memfokuskan kepada program tanam semula sawit bagi pokok sawit yang menua yang telah berumur lebih daripada 25 tahun dan tidak lagi produktif. Insentif ini adalah khas kepada pekebun-pekebun kecil sawit sahaja. Peralihan tanaman getah kepada sawit tidak termasuk dalam skop insentif ini. Kerajaan juga tidak menggalakkan penukaran ladang-ladang getah kepada sawit kerana kita ingin memastikan bahawa getah masih juga diperlukan di peringkat negara. Pada tahun 2024 ini, kerajaan telah menyasarkan kawasan tanaman semula seluas 5,900 hektar untuk tanaman semula sawit bagi tahun 2024. Sehingga 11 Oktober 2024, kerajaan telah menerima permohonan daripada 2,311 pekebun kecil sawit yang merangkumi sekitar 7,699 hektar. Daripada jumlah ini, kerajaan telah meluluskan permohonan bagi seramai 1,165 pekebun kecil sawit dengan keluasan 3,378 hektar yang melibatkan pembiayaan berjumlah 52.9 juta. Selebihnya dalam proses kelulusan. Terima kasih. Tampin. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Soalan tambahan saya Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan berhasrat untuk meningkatkan kadar pembiayaan skim tanaman semula kelapa sawit, pekebun sawit, kecil sawit ni pada tahun 2025? Dan boleh sekiranya kerajaan mengembalikan semula skim tersebut kepada 100% berbentuk grant penuh seperti di zaman pentadbiran Barisan Nasional dulu, berbanding berbentuk 50% grant dan 50% pinjaman ketika ini. Selaku orang kampung YB Menteri, saya mewakili orang-orang di kampung dan di kawasan luar bandar. Saya mohon dan merayu agar perkara ini dipertimbangkan. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat bersimpati kepada pekebun kecil, saya pun sama juga. Cuma pada tahun 2024, kita memperuntukkan 100 juta dan kerajaan telah memberi 50% grant, yang lagi 50% kita kena pinjam melalui Agrobank. Jadi dalam konteks Yang Berhormat ini memohon supaya 100% grant, saya akan cuba berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan, bukan saja untuk menambahkan penanaman semula ini, tetapi lebih kepada tengok bagaimana kita mempermudahkan pekebun-pekebun kecil ini dapat meningkatkan pengeluaran mereka. Kerana dalam negara kita pernah mengeluarkan kelapa sawit melebihi 20 juta metrik tan. Tetapi hari ini pengeluaran kita telah menguncup kepada 18.6 juta metrik tan. Ini adalah kerana kita tidak membuat penanaman semula dengan begitu sistematik, sehingga hari ini penanaman semula kita ini untuk pekebun-pekebun kecil hanya sekitar 0.2% saja. Dibandingkan dengan standard yang perlu kita buat ialah 4% setahun. Kita cubalah, tunggu hari Jumaat. Doa banyak. Harap-harap begitulah Tok Jo. Rantau panjang. Ya, terima kasih Tuan Diputi. Soalan tambahan saya, selain daripada bantuan yang diberi kepada pekebun-pekebun kecil, adakah usaha kerajaan untuk memberi bantuan atau penggeran juga kepada syarikat-syarikat peladangan kecil dan sederhana, yang mana kebanyakan syarikat ini menanggung kos yang tinggi kerana banyak mengandungi pokok-pokok tua yang mengeluarkan hasil yang kurang? Dan juga apakah usaha untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti sawit kepada mereka selepas program tanaman semula? Adakah ada kursus-kursus khusus kepada latihan dan sebagainya kepada pekebun-pekebun sawit ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.
Ya, kita sebenarnya bila kita galakkan penanaman semula ni, kita tidak limit hanya kepada pekebun kecil. Tetapi pekebun-kebun yang tidak masuk dalam kategori pekebun kecil, ada banyak insentif yang kita bagi dari segi dia punya investment allowance, dan juga kita juga ingin menekankan kepada pekebun-pekebun kecil ataupun pekebun-pekebun yang ada estate-estate besar ni. Dia sebenarnya kita minta mereka bekerjasama dengan estate-estate kecil. Kalau mereka mempunyai benih-benih yang bagus, yang berkualiti tinggi, jadi sebelum dia pergi membawa benih-benih ini keluar daripada negara kita, kita akan galakkan supaya benih-benih ini dikongsi bersama-sama dengan pekebun-pekebun kecil dan juga estate-estate kecil. Itu benih. Dan banyak lagi dari segi good agriculture practices. Yang itu juga kita galakkan kepada estate-estate ini untuk dia menggunakan standard penanaman, material yang digunakan, baja yang dia berkualiti. Ini semua adalah nasihat yang akan diberi oleh MPOB untuk memastikan industri kita ni terjaga dari segi pengeluaran hasil setiap ladang yang kita tanam kelapa sawit. Terima kasih.